أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبيسر ولا تعسر وتمم بخير. Pertama sekali syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnianya dan rahmatnya diberi nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan kehidupan kita harian sehingga ke hari ini serta meraihkan keridhaannya. Insyaallah. Alhamdulillah juga nikmat iman dan Islam dianugerahkan kepada kita dan hati kita sentiasa khusyuk melakukan amal-amal yang soleh insyaallah. Tuan-tuan hadirin yang dihormati sekalian, pada malam ini kita masuk surah baru, masuk surah seterusnya. Jadi kita sudah pun mentafsirkan dua surah, iaitu surah Amma, yang keduanya surah An-Nazi'at ataupun surah An-Naba dan surah An-Nazi'at. An-Naba iaitu berita besar. Dulu cerita berita besar iaitu tentang hari kiamat. Yang kedua Nazi'at tentang mencabut cabut nyawa manusia oleh malaikat. Kali ini yang ketiga iaitu surah Abasa. Surah Abasa. Baiklah, surah Abasa ini kita mulakan pada malam ini. Saya akan ambil 1 hingga 10 ataupun 1 hingga 16 insya-Allah. Kalau kita ada masa kita terus ke hadapan. Tuan-tuan hadirin yang dihormati sekalian, kita buka aplikasi Al-Quran kita baca sebagai pahala. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini di dalam dunia sebagai kawan kita, sebagai kawan dan teman. Wa fil qabri muhsina, itu doa kita. Dan juga dalam kubur nanti sebagai special member. Special member dulu apa yang kita. Wa fil qabri muhsina wa fil qiyamati syafi'a. Di hari akhirat itu Al-Quran ini adalah syafaat kita. Dia mensyafaatkan kita seperti Rasulullah SAW. Dan juga Al-Quran Karim mensyafaatkan kita semua. Wa ilal jannati rafiqa. Lagi dekat dengan kita di syurga esok, jannah. Dia dekat lagi dengan kita sebagai sampai ke jannah. Wa 'alan nari sitra wa hijaba. Dan dia sebagai penghadang kita daripada api neraka Allah yang pedih. Itu dijauhkan, penghalang bagi kita. Wa 'alas sirati nura. Dan disuruh dia memberi cahaya kepada kita jalan yang lurus, iaitu jalan titian sirat al-mustaqim. Wa ilal khairi wa kulliha dalila. Semua kebaikan di dalamnya ada tanda-tanda yang menyuruhkan kepada kita melakukan amalnya insya-Allah. Inilah Quran Karim kita baca sebagai pahala pada malam ini. Buka aplikasi ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى Sadaqallahul azim. Kita berhenti pada ayat yang ke-10 sahaja dulu, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, kerana datang kepadanya orang buta itu. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, padahal adakah yang memberi tahumu boleh jadi dia akan jadi orang yang suci. Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia akan ingat, yazakkaru ingat, lalu memberi manfaat kepadanya ingatnya itu. Fatanfa'ahu artinya memberi manfaat padanya, az-zikra yaitu ingatnya itu. Amma man istaghna, adapun terhadap orang yang merasa dirinya kaya ataupun cukup, fa anta lahu tasadda, maka engkau menghadapkan perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazzakka, dan adapun orang-orang yang datang kepadamu berjalan cepat. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepada engkau berjalan cepat, ya. Wa huwa yakhsha, dan dia pun dalam rasa takut. Fa anta anhu talaha, maka engkau terhadapnya berlengah-lengah. Tadi ayat yang ketujuh tadi, wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal apalah rugimu kalau dia tidak mahu suci. Apa maksud semua daripada ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud abasa ni? Abasa artinya bermasam muka. Tahu masam muka macam mana? Masam muka, ya. Muka kena masam macam mana? Kalau bini marah masam muka macam mana? Tahu dah kita muka ni masam. Masam muka. Jadi kita malah nak tegur muka masam. Ya. Muka asyik masam ni malah nak tegur. Susah nak tegur kalau muka orang masam. Jadi maksud abasa di sini ialah masam muka. Surah Abasa ini adalah termasuk dalam surah Makiyah. Jadi ayat ini turun dekat Mekah.
Ni. Surah ni wahyunya turun di Mekah lah. Bilangan ayat ini semuanya 42 ayat, yang kita baca malam ini 10 ayat, di mana diturunkan sesudah surah An-Najm. An-Najmu, ya, surah An-Najm, An-Najm. An-Najmu artinya bintang-bintang. Wan-najm idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Surah An-Najm ini banyak menceritakan kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj. Kemudian dinamakan surah Abasa, ia bermasam muka. Diambil dari perkataan Abasa. Pada ayat yang pertama ini ya, Abasa, bermasam muka. Di sini dia ambil sempena dengan nama perkataan Abasa ni. Surah ini dinamakan. Baik. Sebelum kita nak mentafsirkan ayat ini lebih lanjut, terlebih dahulu kita nak tahu dulu sebab turunnya surah ini. Kenapa surah ini ada di sini sebagai surah Abasa? Baik, kita tafsirkan dalam tafsir Imam Ibn Katsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berhadapan dengan beberapa pembesar Quraisy, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berhadapan dengan pembesar Quraisy, kafir Quraisy. Di antaranya ialah Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, dan Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Abbas bin Abdul Muttalib ini bapa saudara Nabi sendirilah kan. Dan dia sendiri pun Ibnu Abbas tadi bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Rabah, dia tidak juga jauh pada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa Zubair bin Awam. Kita tahu bapa apa nama ni, Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ni seorang pemanah tentera yang hebat, berkuda, panglima perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia yang ni tak Islam ni, Utbah bin Rabi'ah ni. Utbah bin Rabi'ah ini juga dia ni berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni lah jumpa Rasulullah yang nak menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik, bercerita, berbicara dengan Rasulullah. Kalau kamu hentikan dakwah kamu ni, kita akan bagi kamu harta. Kamu nak harta banyak mana, kita bagi. Gitu. Ya. Kalau nak isteri yang cantik-cantik, kita akan cari isteri yang cantik, bagi ke kamu. Bagi tempat tinggal, istana, kita boleh bagi. Dan kamu kita jadikan sebagai seorang pemimpin kita yang hebat. Kamu memimpin kita orang semua ni. Dan apa lagi? Macam-macam. Kalau kamu sakit, kita ada bomo yang hebat, kita akan bagi menghilangkan penyakit. Boleh. Kalau kamu sakit, kita ada bomo. Nabi macam mana? Senyumnya. Inilah cerita Utbah bin Rabi'ah ni. Menawar sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat dalam surah Fussilat. Panjang ayatnya. Dia dengar je. Bila dia dengar Nabi baca, dia pun rasa tertariklah dengan itu, dengan ayat yang dibaca ni. Al-Quran ni kalau diayati dan diamati, bila kita baca, kita faham, kita rasa ketahajuban lah. Sedangkan yang ni pun, yang menolak Islam, yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terpegun dengan ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Utbah bin Rabi'ah. Dia balik macam tu sehingga pembesar-pembesar Quraisy ni kecewa. Apa yang dihajati tak sampai. Minta kepada Utbah bin Rabi'ah,
wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itulah pembesar-pembesar yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan yang diorang ni agar mereka semua mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam. Ya. Jadi yang dua orang ni, Abu Jahal ni, tahulah kita Abu Jahal macam mana? Ya. Abu Lahab. Jadi berdepan dengan mereka ni mengharap kepada mereka supaya dapat masuk Islam. Apa dia tanya? Tanyalah. Rasulullah jawab. Jadi dalam bercerita soal jawab apa semua bersembang-sembang tu, pada saat itu datanglah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummu Maktum. Datanglah orang bernama Abdullah bin Maktum. Kita tengah sembang-sembang, buka pintu, buka masuk, datanglah dia. Di mana yang kedua-dua matanya buta. Abdullah bin Maktum ni buta, sambil meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan untuknya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepadanya. Ia berkata, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku apa-apa yang Allah telah ajarkan kepada Tuhan." Nah, kita tengah sembang-sembang, datang terus minta ajar. Dia tengah sembang ni, orang tengah soal jawab, minta ajar kan. Jadi Rasulullah SAW tidak senang hati dengan pertanyaan Abdullah bin Ummu Maktum tu. Lalu baginda bermasam muka dan berpaling darinya sambil menghadap pembesar Quraisy tersebut. Di situlah timbulnya abasa tu. Masam muka Nabi. Kita tengah sembang, Nabi masamlah muka. Tengah-tengah sembang kacau. Contohlah kita bermesyuarat kan. Mesyuarat, masuk-masuk, tunggu, orang tengah bercakap sembang kan. Jadi pengurusi marah lah. Apalah, kita tengah mesyuarat, dia datang-datang tiba-tiba minta tanyaan macam-macam. Begitulah keadaannya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak senang hati di pertanyaan oleh Abdullah bin Ummu Maktum ni. Lalu baginda bermasam muka dan berpaling darinya sambil menghadap pembesar-pembesar Quraisy tersebut. Sehubungan dengan itu inilah maka turunnya surah di atas. Maka turunlah surah ini. Surah Abasa ni yang kita baca ni. Jadi dengan adanya teguran Allah Subhanahu wa taala ini, maka sejak itu baginda sallallahu alaihi wasallam memuliakan Abdullah bin Maktum, Abdullah bin Maktum, dan mengambil berat kepadanya dan selalu bertanya kepadanya. Contohnya, apakah engkau ingin sesuatu? Apakah engkau ingin engkau dihajat? Apa yang kau nak hajatkan? Ada orang lain yang kau nak minta? Macam itulah Rasulullah tanya dia. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, ayat ini boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menegur bukannya marah ya. Dia menegur. Apalagi dia tu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kekasih Allah, dia menegur. Dia tidak menceritakan engkau dalam ayat ini dengan cara yang kasar, tak. Allah Subhanahu wa taala menyebut abasa wa tawalla kan. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermasam muka dan berpaling. Engkau wahai Muhammad bermasam muka. Allah tak bersebut macam tu. Ya. Dia, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan dia bermasam muka dan berpaling. Allah Subhanahu wa taala menegur, kerana telah datangnya seorang buta kepadanya. Amma ja'a a'ma artinya buta. Jadi Abdullah bin Maktum ni dia buta. Mana dia tahu? Dia buta, masuk-masuk ya, dengar suara Rasulullah. Kan? Dia tak tahu depan dia siapa dia. Kan dia buta, mana tahu dia itu di depan dia ada pembesar-pembesar Quraisy. Dia tak tahu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermasam muka.
Dia tak nampak muka Nabi macam mana, masam macam mana. Jadi Nabi yang memasam betul Allah Subhanahu Wa Taala tegur kan. Pada dia buta. Jadi menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Ibnu Hatim, Abi Hatim ya. Jadi beberapa orang sahabat terkemuka tadi, yang 3 orang itu dengan maksud nak memberi keterangan kepada mereka tentang hakikat Islam agar mereka sudi beriman. Jadi Rasulullah SAW nak bersungguh-sungguhlah dengan pembuka-pembuka Quraisy ni yang besar-besar ni, dengan berhajat supaya mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar mereka itu menghayati Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi biasanya lah pembesar-pembesar ni, Quraisy ni, mereka datang bukannya untuk mengetahui lebih lanjut tentang agama yang dibawa Rasulullah. Sebaliknya mereka ini biasanya mengejek, menghina Rasulullah SAW. Tetapi mereka itu datang sebenarnya untuk mempengaruhi Nabi SAW, tetapi tidak dapat mempengaruhi Nabi SAW. Itu telah datang seorang buta tadi. Kemudian ayat yang ketiga ini, padahal adakah yang memberitahumu boleh jadi dia akan jadi orang yang suci. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya daripada dosa semestinya. Kan? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Boleh jadi dia nak mensucikan dirinya. Maksudnya Abdullah bin Maktum ni, dia datang kepada Rasulullah nak bertanya tentang ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turun kepadanya, wahyu yang turun. Kemudian dia nak minta ajar kepada dia agama Islam yang sebenarnya. Kan? Sebab masa itu dia dikatakan bahawa Abdullah bin Maktum ni dikatakan orang yang mula-mula sekali awalul muslim, yang orang yang mula-mula yang masuk Islam. Orang yang mula-mula Islam. Sebab dia ni kira anak buah isteri dia, iaitu Siti Khadijah ni. Dia adalah juga daripada saudara dekat dengan isterinya Siti Khadijah. Ni Abdullah bin Maktum ni. Dan pada ketika itu bukannya ramai sangat orang yang buta seperti Abdullah bin Maktum ni. Diriwayatkan yang lain, hadis diriwayatkan Tirmizi dan Hakim, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa suatu hari Ibnu Maktum radhiyallahu anhu, seorang sahabat buta, mendatangi Rasulullah baginda ketika itu menerima salah satu pembesar Quraisy. Ibnu Ummu Maktum radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat." Ini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, minta Rasulullah beri nasihat kepadanya. Yang mana ketika itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling muka atas sikap baginda itu. Maka turunlah ayat yang dibaca ni tadi. Ayat yang ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Boleh jadi dia nak kepadanya untuk mensucikan dirinya. Dia dah tahu kepada Islam, dia nak tunjukkan kepada dia nak kepada Islam. Maka ketiga ayat ini, ahli-ahli bahasa yang mendalami isi Al-Quran merasakan benar-benar betapa mulia dan tingginya tengok susunan bahasa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasulnya. Beliau disandarkan dengan halus supaya jangan sampai bermuka masam kepada orang yang datang bertanya. Hendaklah bermuka manis terus, sehingga orang-orang yang tengah dididik itu merasa bahawa dirinya dihargai. Oleh kerana Abdullah ibn Maktum ni dia tak nampak masa muka ni, maka Rasulullah masa muka kepada orang yang tak nampak.
Kalau bagi yang nampak, kata Allah, hendaklah kita, kalau kita nak menolak pun, tunggu dulu, jangan kita memasang muka. Beri nasihat. Nanti dulu, saya nak tengah bercakap dengan sini. Kalau biasanya kita macam tu kan. Kalau kita tengah bersembang-sembang, ya, bersembang dengan orang kan, ada seorang mencelah, nak bertanya kepada kita. Bila dulu kita lagi nak bersembang dengan dia kan. Cara dia kata Allah, hendaklah bermanis muka terus. Sehingga orang-orang dia kata yang tengah kita didik ni merasa bahawa dirinya dihargai. Okey. Mungkin dia tak perasan, mungkin dia terlampau gairah nak bertanya kan. Orang yang ketiga datang ni mungkin gairah nak bertanya sesuatu, tetapi dia lupa kita sedang bercakap dengan orang. Kadang-kadang gitulah, ya. Kita tengah makan dekat kedai kan. Tengah makan, bersembang, datang orang. Beli ni. Membawa produk. Kita pun rasa macam mengganggu lah, betul tak? Mengganggu. Dan tidak pula pada ayat 1 dan 2 kita melihat kepada Rasulullah SAW tidaklah dipakai bahasa berhadapan, misalnya, mengapa engkau bermasam muka, mentang-mentang yang datang itu orang buta. Allah tak mengatakan mengapa engkau bermasam muka, tetapi Allah memberitahu dia bermasam muka. Indahnya bahasa Allah, lembutnya bahasa Allah kepada kekasihnya Rasulullah SAW. Dan juga dia terkata tidak pula bersifat larangan, dia bukan melarang. Jangan engkau bermasam muka berpaling. Dia tidak kata jangan engkau, tetapi dia bermasam muka. Kerana dengan susunan kata larangan, teguran itu menjadi lebih keras, tidak layak dilakukan kepada orang yang Allah sendiri menghormatinya. Tidak layaklah. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Jalil, Tuhan yang Maha Berkuasa, kerana dia Rasulullah SAW adalah kekasihnya, yang dihormatinya, maka dia tidaklah melakukan satu bahasa yang keras terhadap Rasulullah SAW. Allah tidak memakai perkataan demikian susunannya kepada Rasulnya, melainkan dibahasakan Rasulnya sebagai orang yang ketiga. Orang yang ketiga, abasa, dia yang bermasam muka. Dia Rasulullah, dia kalau kita belajar mazhab, orang yang ketiga. Dan menurut ilmu pemakaian bahasa, Allah tidak mengatakan engkau, melainkan dia mengatakan dia. Dengan membahasakan seperti orang ketiga, ucapan itu menjadi lebih halus, ya. Tuan-tuan hadirin. Jadi pada ayat ketiga ni, padahal adakah yang memberitahumu boleh jadi dia akan orang yang suci, atau dia akan ingat, lalu memberi manfaat kepada ingatnya itu. Dengan kedua ayat ini Rasulullah SAW diberi ingat oleh Allah bahawa Ibnu Ummi Maktum ini lebih besar harapannya akan berkembang lagi menjadi seorang yang suci, seorang yang bersih hatinya, walaupun dia buta. Kerana meskipun matanya buta, kalau jiwanya bersih, kebutaan tidaklah akan menghambat kemajuan iman seseorang. Ya, walaupun buta, dia tidak akan menghambat kemajuan iman dia. Jadi Rasulullah nak pergi mana? Terhadap pembesar Quraisy yang dia sedang berdialog, ataupun terhadap orang buta tadi yang nakkan kepada penjelasan Islam tu, penjelasan tentang agama tu. Jadi sepatutnya di sinilah timbulnya beberapa ulama lah pentafsir, terutamanya ulama-ulama fiqh. Apa yang betul-betul didahulukan, benda itu didahulukan, kan? Jadi mana yang lebih utama? Kadang ahli fiqh dikata al-awwaliyat, yang lebih utama hendaklah didulukan. Kan? Yang ni dah tentunya bukannya nak pada Islam pun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un alaihim, sama ada kamu hendak memberi ingatan kepada mereka ataupun tidak memberi ingatan kepada mereka, fahum la yu'minun, mereka itu tetap tidak beriman. Kan? Kamu nak cerita hal agama, kesucian dan apa semua, lebih baik yang datang tadi. Siapa dia? Abdullah bin Maktum, yang nak keterangan tentang agama Islam dan nak mensucikan hatinya. Yang keduanya, dakwah kepada non-muslim. Dakwah kepada non-muslim ini perlukan kepada beberapa ciri-ciri ataupun teknik-teknik lah yang kita belajar. Saya 2-3 hari ni kursus ke jurulatihan kepada saudara baru. Dia ni yang seramai 23 orang tadi. Dia ada 33 tapi 10 orang dah datang, 23 orang beri jurulatih, iaitu mereka semuanya daripada orang asli. Orang asli yang beragama, dah masuk Islam lah kan. Mereka itu Muslim dan mereka ini sebagai pendakwah. Dan mendakwah kaum dia. Hari semai dengan apa nama jeruk tadi ke? Ya, dia punya keturunan tu daripada Pahang. Jadi kita buat beberapa simulasi. Contohnya tentang perkahwinan kan. Kita adakan dia beberapa dialog lah. Kita buat satu situ bagaimana kalau di kalangan contohnya halal. Makanan halal kalau sekiranya ada kematian dan ada makan-makan, boleh ke tidak orang Islam masuk makan situ. Jadi di situlah ada orang dialog, di situlah kita dapat ilmu dekat dia orang tu. Bila ada kematian, memang ada makan-makan. Tapi di kalangan orang-orang asli ni, dia faham juga, ada yang faham. Orang Islam tak makan apa yang mereka makan. Dia order, dia pandai sekarang ni dia order orang Islam makanan. Kan, untuk dimakan oleh orang Muslim. Jadi ada pula di kalangan mereka yang berkahwin. Kemudian masalahnya maklumlah masalah itu berlaku apabila sudah mengandung dan sebagainya. Ramai yang macam tu. Jadi itu masalah-masalah mereka, bagaimana nak mengatasi masalah-masalah ini sehingga dapat mereka mendakwahkan mereka kepada Islam. Setakat ini ramai yang juga dah masuk Islam di kalangan orang asli. Baguslah cara dan teknik itu mereka pelajari dengan modul-modul yang diberikan. Itu lebih utama kepada mereka-mereka yang berdakwah kepada agama Islam. Dan kerajaan pun memperuntukkan belanja yang besar lah untuk mereka itu. Daripada datang kewangan itu adalah daripada hasil zakat orang Islam. Kena asnaf, zakat asnaf. Mereka diberi, kemudian diadakan kupon untuk mereka mengambil makanan. Jadi ini adalah daripada Pahang, dan Sultan Pahang sendiri pun yang agung sekarang ini pun sangat mengambil berat tentang orang asli. Bagus juga lah kan agung kita ni, orang Pahang ni. Satu orang Pahang sini ada. Sebab diceritakan dulu-dulu, zaman dulu-dulu pun Sultan dengan Datuk Batin ni dekat. Sebab itu dia orang kata Sultan ni dekat dengan orang asli. Dia tidak dia memperdulikan lah, menghormati juga orang asli ni. Okay, tuan-tuan hadirin yang sekalian. Kemudian dalam fiqh juga menentukan bagaimana dakwah ni. Dakwah ni, urusan dakwah ini mesti kita tengok realiti dan keadaannya. Realiti dan keadaannya. Kita nak masuk tempat orang, kan? Kita nak masuk tempat orang, kita tak boleh ikut cara dakwah cara kita dekat tempat kita. Mesti kita ikut cara dakwah mereka. Contohnya, dia orang nak minta kita supaya nak melatih imam-imam daripada orang asli. Yang dulu mereka ni
bukan Islam. Selain mereka Islam, mereka belajar bertahun-tahun sehingga mereka boleh menjadi pendakwah juga dan menjadi imam. Dan kita kena pergi tempat dia, pergi tengok tempat dia macam mana keadaan mereka mengurus hal-hal masjid, surau, kan? Kena pergi tempat dia, kena tengok bagaimana cara mereka mengurus masjid dan menjadi imam. Kemudian barulah kita latihkan dia cara mereka. Kalau kita ikut cara kita sini, mereka tak boleh, kan? Sebab saya pernah juga memberi kursus kepada imam Wasli ni. Mereka baca Fatihah steady sebab mereka dilatih dengan bacaan Fatihah steady. Tapi dalam ayat-ayat surah-surah mereka dah lari, dah tak berapa nak ini, kan. Tapi yang penting Fatihah mereka adalah baik untuk mereka menjadi imam di tempat-tempat mereka. Yang inilah daripada kategori dalam keadaan suasana dakwah kita kepada mereka-mereka yang perlu untuk dia kata mereka sedar dengan ayat ini, yudrika la'allahu yazzaka, mensucikan diri mereka. Tuan-tuan hadirin yang sebenarnya, itu ayat yang ketiga. Ayat keempat, atau dia akan ingat lalu memberi manfaat kepada ingatannya itu. Jadi apa yang kita sampaikan, dakwah kita kepada orang, sudah tentunya akan memberi manfaat kepada orang tersebut. Daripada tak tahu kepada yang tahu. Diajar supaya mereka ini dapat mengajar pula kepada orang lain. Contohnya mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamuh. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar mencari ilmu Quran, kemudian mengajar kepada orang lain. Ilmu Al-Quran ini kita belajar, kemudian kita ajar. Bila kita belajar, kita ajar, maka ilmu itu bukan hanya dapat kepada orang yang kita ajar, bahkan diri kita sendiri akan lebih memantapkan lagi ilmu yang kita dapati. Macam kita buat kerja lah, kerja itu kita tak biasa buat. Lama-lama bila kita biasa-biasa buat, maka benda itu menjadi mahir. Ya tak? Tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, bayangan yang sehalus itu dari Allah terhadap seorang yang cacat pada jasmani dan keadaan buta, tetapi dapat lebih maju dalam iman apabila satu pujian bagi Ibnu Maktum, dan khususnya dan sekalian orang yang buta pada umumnya, itu Abdullah bin Maktum. Apabila ayat ini buat teguran kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah memberi beberapa jawatan kepada Abdullah bin Maktum dengan kemahiran yang dia ada. Contohnya, dia seorang haji yang boleh membaca Al-Quran. Kemudian dia juga disuruh oleh Rasulullah SAW azan kepada Bilal. Ya, dia juga mempunyai suara yang baik juga seperti Bilal. Sebab dia adalah orang yang awal yang masuk Islam. Bilal mungkin kemudian tu, dia dulu tu. Dia dah azan ya. Nazar dulu ke? Ya. Adapun terhadap orang-orang yang merasa dirinya cukup, amma man istaghna, adapun terhadap orang yang merasa dirinya cukup, yaitu orang yang merasa dirinya pintar, tidak perlu diajar lagi. Jadi orang-orang kafir tadi, yaitu Utbah bin Rabi'ah dan juga Abu Jahal lagi, dia merasa mereka diri itu cukup, mereka itu kaya, mereka merasa rendah kepada orang lain apabila menerima ajaran-ajaran, bila ajaran dari orang yang dianggap miskin. Miskin itu Rasulullah SAW lah, kan? Rasulullah kenapa dilihat, tapi mereka ini menganggap diri mereka itu cerdik, pintar. Tetapi bila dengar kalimah Allah, mereka terpegun. Maka engkau akan menghadapkan perhatian kepadanya. Maka engkau menghadapkan perhatian kepadanya.
ianya suatu ijtihad yang salah meskipun maksudnya baik. Orang-orang yang merasa dirinya telah cukup itu memandang tak indah segala nasihat. Pekerjaan besar, perjuangan-perjuangan yang hebat tidaklah dimulai oleh orang-orang yang telah merasa cukup. Biasanya orang seperti demikian datangnya ialah kemudian sekali setelah melihat pekerjaan orang yang terhasil. Inilah perangai-perangai orang pembesar Quraisy. Ya, mereka memandang Rasulullah SAW sebagai enteng, tak ada apa. Tetapi apabila mereka telah Utbah bin Rabi'ah menawarkan jawatan kepada Rasulullah SAW, menawarkan harta dan juga hendak kebesaran kepada Rasulullah, tapi Rasulullah SAW menolak. Menolak, marahlah. Padahal apalah rugimu kalau dia tidak mahu suci? Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal apakah rugimu kalau dia tidak mahu suci? Jadi maksudnya ialah padahal sebaliknya yang akan terjadi sebab dengan menunggu-nunggu orang-orang seperti itu, tempoh akan banyak terbuang, masa terbuangnya. Ya, Abdullah bin Maktum datang untuk minta penerangan tentang Islam. Yang ni kau sembang dengan dia, buang masa je. Begitulah maksudnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah membayangkan bahawa engkau tidaklah akan rugi kalau engkau tidak akan menempuh jalan kesucian. Kalau tak layan dia orang pun tak apa, tak ada rugi pun. Yang ruginya tadi yang minta diajarkan agama itu yang betul-betul mensucikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan rugi hanyalah mereka sendiri kerana masih bertahan dengan penyembahan kepada berhala, masih mempertahankan diri mereka dengan berhala. Adapun orang-orang yang datang kepadamu berjalan cepat. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang berjalan kepadamu berjalan cepat, kadang-kadang datang dari tempat yang jauh sengaja hendak mengetahui hakikat ajaran agama, atau berjalan kaki kerana miskin tidak mempunyai kenderaan sendiri. Maksudnya orang jauh-jauh datang. Adapun orang yang datang yang jauh-jauh datang hendak berjumpa dengan kita kan. Sebab ada orang jumpa dengan Nabi SAW bukan dekat-dekat, jauh-jauh hendak bertanya agama. Tersebar agama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutuskan wahai Muhammad menjadi rahmat kepada sekalian alam. Seluruh pelosok alam yang jauh-jauh datang. Kita nak pergi haji pun, nak pergi umrah pun, bukannya dekat, jauh datang. Ya. Sekarang tambang mahal nak pergi haji. Masya Allah. Tambang mahal nak pergi umrah kan ni. Pergi umrah macam pergi haji dulu. 11,000. 11,000. Dekat dengan hotel. Tak kira dekat-dekat benda mahal kan. Tapi kalau kita berbeka pun begitu juga. Begitu juga mahal. Kita nak cari tempat-tempat tu kan. Kecuali kalau kita tak tidur di hotel, murah lah. Ambil tambang 2,000, 3,000 kan. 3,000 boleh, 4,000 boleh. Tapi kalau pakai package memang mahal lah. Itulah datang dari jauh-jauh kerana minta ajaran agama. Nak minta diajar agama. Dengan agama itu kita nak bergerak dengan agama yang kita bawa. Maka engkau terhadapnya berlengah-lengah. Sejak keguguran ini Rasulullah SAW merubah taktiknya. Taktik lama lebih-lebih terhadap orang yang baru datang dari kampung yang jauh-jauh, yang disebut sebagai awalin, iaitu orang sebagai orang awali ataupun orang Badawi, yang disebut sebagai al-a'rab. Al-a'rab artinya orang Badawi. Orang Badawi ini orang macam kita kata orang asli lah, yang jauh-jauh duduk di padang pasir yang jauh. Ada juga berjumpa dengan Rasulullah SAW nak minta ajar kepada agama. Maka saudara-saudara sekalian, daripada ayat yang kita baca, daripada ayat 1-10 ni telah memberi penjelasan kepada kita tentang bagaimana kita nak berdakwah kepada orang, sesuatu yang kita nak beritahu kepada mereka, hendaklah kita membekalkan diri kita dengan agama yang cukup. Bagaimana kita nak mencari agama yang cukup? Mesti mencari ataupun kita mencari secara belajar, mencari ilmu. Dia tidak boleh mengikut-ikut. Cuba
Kalau kita belajar ilmu contohnya dalam kuliah-kuliah yang seumpamanya macam ni kan, surah fiqh ke, surah bab tauhid ke, semua kita mesti belajar. Bila dah mencukupi, kita nak berdakwah dengan orang cukup senang lah. Ya? Macam kadang-kadang benda-benda yang ditanya-tanya tu bukan yang kita boleh nak jawab pun. Sehingga janganlah kita cuba nak menjawab benda-benda yang tidak ada sangkut paut, yang kita tidak tahu. Mesti kita tanya kepada orang yang tahu dulu. Beri tempoh sehingga kita dapat. Macam saya, kalau orang tanya, kalau kita tak dapat jawab, kita tanya kepada sahabat-sahabat kita yang mahir, yang beri pengetahuan, yang alim daripada kita. Kita ada mufti, tanya mufti. Kita ada pejabat mufti, tanya dengan kawan pejabat mufti. Kan? Itu kadang-kadang ia merupakan satu mesej dan dakwah ya, kepada kita sendiri, supaya perhatian. Bukan apa saja, untuk mensucikan diri kita. Ya, yudrika la'allahu yazakka. Kita mendaki kepada la'allahu, boleh jadi akan mensucikan diri kita. La'allahu maksudnya boleh jadi. Kan? Kita belajar ni bukan semata-mata nak belajar, semata-mata kita nak mensucikan diri kita sendiri. Kelemahan-kelemahan banyak wujud dalam diri kita. Contoh utamanya dalam agama ni kan, bukan mudah nak ikuti kan. Tapi Islam tu sebenarnya ialah agama yang simple dan mudah, yang tak perlu kepada benda-benda yang menyusahkan kita. Sebab itulah kena cari ilmu-ilmunya supaya dapat kita hayati dalam kehidupan kita, terutamanya kehidupan kita yang hujung-hujung tinggal ni. Tak tahu bila pula, wallahu a'lam bisawab. Bila kita dapat ilmu-ilmunya, walaupun macam mana pun kita dapat, sehingga daripada buayan sehingga yang lahat. Mati pun kena ada ilmu kualiti. Ditanya di soal pun mesti dijawab. Bila ditanya mesti ada jawab. Di akhirat pun dijawab dulu. Wallahu a'lam bisawab. Untuk hari ini mohon maaf kalau ada kesalahan silap. InsyaAllah ayat 1 hingga 10, dan insyaAllah akan datang kita akan sambung surah Abasa ini daripada ayat 11 dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiu alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Ya Allah, perhiasilah kami dengan perhiasan Al-Quran. Wa akrimna bi karamatil Qur'an. Muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Wa syarrifna bi syarafatil Qur'an. Berikanlah kami kehormatan dan tinggi derajat kami dengan kehormatan Al-Quran. Wa albisna bi khil'atil Qur'an. Berikanlah kami pakaian Al-Quran. Wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an. Masukkanlah kami syurga-Mu ya Allah dengan syafaat Al-Quran. Wa afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Jauhkanlah kami daripada bala bencana dunia dan akhirat dengan sebab kehormatan Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.